TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai semua, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisaki, pengacara anda selama 1 jam kita bersiaran. Kepada semua yang di luar sana diharapkan sihat sejahtera, ceria, bersedia untuk episod pada hari ini kerana topik kita ataupun subjek kita adalah ekonomi. Jadi sebelum itu Nisa nak ingatkan kepada semua yang menonton agar kekal menjaga SOP kerana kita belum menang. Kita tak boleh leka ya semua kerana kita perlu melandaikan lekuk jumlah jangkitan COVID-19 dengan memakai pelitup muka di mana saja anda berada, jaga penjarakan fizikal sebanyak 1 meter sekurang-kurangnya, kerap cuci tangan anda menggunakan air dan sabun dan sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, sebentar tadi Nisa ada sebut mengenai subjek kita pada hari ini iaitu ekonomi. Jangan orang kata apa, tertanya-tanyalah kita nak belajar apa pada hari ini. Ya kawan-kawan semua, pastinya guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini akan berkongsi banyak informasi, input dan ilmu dan sedikit ulang kaji serta latih tubi untuk anda semua di rumah maupun yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita? Nisa tak nak cakap banyak, kita perkenalkan beliau. Jom kita lihat profil ini. Jom semua kita persilakan Cikgu Azmi yang merupakan guru ekonomi dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman atau SAMNI dari Kelang. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, sihat. Macam mana Cikgu perasaan hari ini nak berkongsi dengan murid-murid semua? InsyaAllah saya cuba yang terbaik. Ya, baiklah. Saya tidak seorang-seorang kat sini Cikgu. Saya kira kalau belajar ni seronok kalau ada kawan-kawan. Ya, Jadi kita ingin panggil kawan-kawan kita, boleh Cikgu? Oh. Saya rasa kawan saya ni Cikgu kenal. Saya je pelajar baru kat sini. Baiklah, kita ingin mempersilakan rakan-rakan dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman Kelang. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hai. Hai. Assalamualaikum. Semua sihat? Salam. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya. Okey, adik-adik semua, nanti kita boleh perkenalkan diri masing-masing. Kita mulakan dengan siapa yang namanya tu Khairus Solehan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairus Solehan bin Hasfin daripada Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Baik, terima kasih. Seterusnya yang di sebelah Nizam, silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam bin Ahmad Syaiful daripada Sekolah Agama Menengah Nurul Iman Kelang. Baik, terima kasih. Seterusnya Haris, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Haris Safwan bin Ainul Kamar dan saya bersekolah di Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Aina Nazira. Aina Natasha, maaf. Aina Natasha, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Natasha binti Zaizul daripada Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Baik, seterusnya barulah Aina Nazira. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Ana Nazira binti Muhammad Nasir dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Ya, dan yang terakhir sekali Nurul Huda, silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda binti Fauzi dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami dan kepada mereka yang berada di rumah boleh mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sediakan pen dan kertas untuk menulis ataupun mencatat nota-nota yang akan dikongsikan pada hari ini. Baiklah cikgu, saya nak ajak cikgu ke meja ini. Jom cikgu. Di sini kita nak buka pelitup muka kita kerana kita sudah pun berada dalam penjarakan sosial sebanyak 1 meter. Dekat sini pun tak ada orang lain cikgu. Kawan-kawan pun semua dekat rumah masing-masing. Silakan cikgu. Kalau anda buka emas dan perlu menyimpannya, anda boleh simpan di dalam poket ataupun macam Nisa adalah bekas plastik macam ni cikgu, boleh simpan dalam bekas plastik. Kalau masih bersih boleh digunakan kembali. Kalau dah kotor jangan guna balik. Bawa emas yang lebih, jangan melebihi penggunaan selama 8 jam dan ayo cikgu kita sanitasi tangan kita dahulu. Saya silakan cikgu dahulu.
Baik, seterusnya saya. Okey, rakan-rakan di rumah jangan lupa bawa hand sanitizer bersaiz poket masuk ke dalam poket ataupun beg dan gunakan di mana saja anda berada. Baiklah, Cikgu, sebelum kita mulakan sesi kita, saya nak tanya satu soalan boleh? Oh, boleh. Okey, Cikgu Azmi, hari ini subjek kita ekonomi. Apa agaknya yang kita akan sentuh atau bincangkan sepanjang 1 jam ni? Oh, sebenarnya subjek ekonomi ni sangat dekat dengan kita. Ya. Okay, kita hari-hari jumpa, kita selalu gunakan tapi cuma kita tak perasan sebenarnya benda tu ada dalam mata pelajaran ni. Betul. Okay, so hari ini kita akan cuba menelusuri subjek ini. Kita akan tengok apa kepentingan dia, apa yang kita akan belajar dan juga sedikit kita selitkan mungkin bab 1 peringkat awal. Maksudnya subtopik yang awal lah. Ya, peringkat pengenalan lah. Jadi ini mungkin salah satu ulang kaji. Maaf, tersusah asuh saya. Ulang kaji buat rakan-rakan tingkatan 5 yang tahun ini akan mengambil SPM 2021 format baru, Cikgu. Rakan-rakan kita ni tingkatan 4 ke 5? Rakan-rakan ni tingkatan 4 semua. Tingkatan 4 semuanya. Jadi topik ni kalau Cikgu Azmi tanya tak boleh jawab. Tu nanti. Baik, jadi rakan-rakan kita ini, rakan-rakan tingkatan 4, saya kira mereka pastinya sangat dekat dan mereka dah belajar subjek ini pada awal tahun. Rakan-rakan semua dah bersedia? Kalau bersedia, bagi Nisa thumbs up, boleh? Sudah. Sudah, bersemangat masing-masing. Kita nak berhenti seketika, tetapi sebelum tu kita ada sedikit video yang kita ingin tonton bersama-sama. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Saya Kasih Arisa dari Islam Nurul Iman. Saya adalah calon bagi mata pelajaran ekonomi SPM 2021. Harapan saya adalah untuk mendapat skor A+ kerana saya amat berminat dalam pelajaran ini dan saya juga berharap agar dapat meneruskan pelajaran ke universiti dalam bidang ini. Saya Haikal Marwan bin Mahdi dari Islam Nurul Iman, calon mata pelajaran ekonomi SPM 2021. Saya nak dapat result A dalam mata pelajaran ekonomi. Saya suka ekonomi sebab dia mudah, tak payah fikir banyak, satu benda fakta. Lepas tu saya suka ekonomi sebab cikgu ajar, saya faham. Cikgu dia ajar santai tapi saya faham. Biasa. Didik TV KPM. Cikgu Azmi, sedikit kata-kata dari rakan-rakan kita. Ada yang kata dia berharap dapat A+ sebab dia minat sangat ekonomi ini. Senang ke sebenarnya? Bergantung kepada student tu juga. Sebenarnya subjek ni tak susah, tapi dia lebih kepada pemikiran. Dia kena banyak berfikir, kena banyak bagi idea. Sebab soalan pun sekarang dah berfokus kepada kebat. So memang lebih kepada idea yang boleh dicerna lah. Bukan lagi hafazan dan sebagainya. Memandangkan tadi Cikgu Ami pun ada sebut sedikit mengenai subjek ekonomi ni sebenarnya dekat dengan kehidupan seharian kita. Agaknya apa yang kita lakukan sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari, aktiviti kita ada berkaitan dengan subjek ekonomi ini sendiri. Itu yang kita akan kupaskan lagi, bincangkan lagi sepanjang 1 jam ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Yang di studio rasanya mereka dah bersedia, diharapkan rakan-rakan di rumah juga sudah bersedia. Kita akan berehat sebentar. Jumpa selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Didik TV KPM.
Kembali menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisaki. Kita di Cikgu Azmi dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman dan juga rakan-rakan dari sekolah yang sama. Jom Cikgu, saya rasa saya tak nak buang masa. Kawan-kawan di rumah pun saya kira sudah bersedia. Kita mulakan pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita tengok dulu ya. Baik, inilah subjek ekonomi, yang mana subjek ini diperkenalkan dan dimulakan pada 2017 untuk pelajar tingkatan 4 bagi menggantikan subjek ekonomi asas. Okey, so kita tengok kurikulum ekonomi bertujuan untuk apa? Untuk menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas ekonomi. Kemudian di samping memupuk nilai murni supaya mereka dapat menyedari dan memahami masalah ekonomi, menghargai sumbangan daripada kegiatan ekonomi serta dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan berkesan dan bertanggungjawab. Kalau kita baca ni macam pening. Apa dia nak sebenarnya? Tapi sebenarnya apa yang dia nak sampaikan ialah ilmu ekonomi ini adalah satu ilmu yang sangat penting untuk kita gunakan sepanjang kehidupan kita. Okey? So kita tengok slide seterusnya. Apa objektifnya pula? Objektif dia ada banyak, saya tak perlu baca semua. Ini ada dalam dokumen standard kurikulum dan juga pentaksiran untuk mata pelajaran ekonomi ataupun dikenali sebagai DSKP. Okey, so kat sini kita tengok beberapa kat sini ada membina pengetahuan, menghubungkan konsep dan prinsip asas ekonomi. Ini yang penting. Sebabnya ilmu ekonomi ni kita gunakan selalu, sehari-hari kita guna dan kita guna. Jadi, cuma kadang-kadang kita tak perasan yang benda tu kita belajar sebenarnya. Okey. Satu lagi subjek ni adalah subjek yang senang nak skor. Sebab apa? Sebab kita jumpa hari-hari. Cuma masalahnya kadang-kadang murid sekolah ni dia terikat dengan apa kita katakan semuanya nak gunakan buku, nak ikut buku, nak ikut buku. Kena buka buku teks. Macam saya sendiri, saya honestly saya cakap secara jujur, saya mengajar ekonomi ni, buku teks saya gunakan sangat minimum. Minimum sangat penggunaan buku teks yang saya gunakan. Walaupun macam mana pun, tapi dia tetap juga penting. Sebab konsep dan sebagainya tu ada dalam buku teks. Dan apa yang perlu, yang kita nak bagi sampaikan kepada murid ni, sebenarnya murid perlu faham konsep tu dan diguna pakai dalam kehidupan dia. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, ini adalah apa yang murid-murid sekolah akan belajar ataupun pelajar calon-calon ekonomi akan belajar sepanjang tingkatan 4 dan 5. Bab dia sikit aja, ada 4 saja tingkatan 4. Kemudian ada 2 saja tingkatan 5. Kalau tak skor juga tak tahulah. Okey, memang sikit sangat. 4 tu pun pada saya memang dia dah minimumkan berbanding dengan ekonomi asas dulu, yang mana tingkatan 4 ada sampai 5 bab. Kemudian tingkatan 5 ada lagi 4 pula. Jadi semua sekali ada 9. So kita dah kompreskan dia. So memang saya sangat bersyukur dengan silibus yang baru ni, yang mana dia lebih menepati dan lebih segar. Okey, kita tengok tingkatan 4 punya pengenalan, konsep kekurangan, sistem ekonomi dan siapa tak tahu kena ada 25 ni. Pasaran, kemudian ada pendapatan individu, kemudian seterusnya pengeluaran. Okey, secara mudah kita nak faham tingkatan 4 ni dia lebih menjurus kepada kita panggil mikroekonomi. Okey, kalau dekat universiti orang belajar mikroekonomi itu banyaknya menjurus ke tingkatan 4. Okey, maksudnya kita belajar benda-benda yang konsep asas ekonomi itu sendiri. Okey, itu tingkatan 4 daripada mula sampai habislah. Mungkin ada pun makro ada sedikit di chapter yang terakhir, iaitu tajuk pengeluaran. Okey, satu lagi saya nak beritahu, nak kongsikan dengan anak-anak yang ambil subjek ni. Sebenarnya subjek silibus ekonomi KSSM ini dia ambil ataupun dia disegarkan lagi untuk kita bagi dia hampir sama ataupun dia menyamai subjek yang diambil dalam O level, peringkat O level, iaitu subjek ekonomi. Jadi kita dah ubah suai. Tu terima kasihlah kepada cikgu-cikgu yang menggubal silibus ni, yang mana dia sangat menepati. Beruntunglah rakan-rakan kita ni. Ya, sangat beruntung sebenarnya. Yang bermula daripada 2017 tu memang sangat beruntung. Dia belajar tingkatan 4, kemudian kohort pertama SPM 2018 tu memang sangat beruntung sebab dia memang betul-betul menepati, dan dia orang ni memang tak akan terkejut bila masuk universiti nanti jumpa makroekonomi tu kan. Jumpa balik. Memang dia tak terkejut. Saya silap pejam mata pun dia jawab. Okey, kita tengok pula
chapter tingkatan 5. Okey, ni tingkatan 5. Tingkatan 5 ni menjurus kepada makroekonomi. Maknanya yang diguna pakai oleh kerajaan, yang lebih firma besar, yang lebih besar, yang lebih besar dia punya cerita dia tu. Okey, kadang-kadang kita tengok inflasi, deflasi dan sebagainya, tapi kita tak tahu nak cerita, nak kaitkan. Sebab benda tu sebenarnya sangat luas. Kadang-kadang kalau kita tengok satu negara tu kan, kita kata inflasi, kita kata negara tu teruk ekonomi dia. Tapi padahal kadang-kadang inflasi ni pun ada juga kebaikan dia. Deflasi itu pun ada juga kebaikan dia. Ada dia punya setempat yang kita kena faham. Okey, so kita tengok tingkatan 5 ekonomi dan kerajaan. Kemudian seterusnya tingkatan 5 juga bab yang terakhir iaitu topik Malaysia dan ekonomi global. Okey, sedikit saya nak jelaskan sebelum kita tengok bentuk soalan. Okey, subjek ekonomi ni kita nak skor dia tak susah. Okey, kalau orang kata kalau nak lulus tu memang senang sangatlah. Okey, memang senang sangat nak lulus, tapi kalau nak skor A+, quite tough lah, agak berat sedikit. Maknanya student dia kena lebih banyak membaca bahan-bahan di luar. Sebab soalan memang kita tak akan ikut macam dalam buku, kita tak akan ambil petikan daripada buku teks, memang tak ada. Minta maaf. Itu bukan lagi, itu kalau dulu ekonomi asas mungkin kita boleh ambil. Tapi ekonomi ini memang tak ada. Kita ambil keratan akhbar yang terbaru kadang-kadang masuk dalam soalan, tapi pelajar perlu kaitkan dengan konsep ekonomi itu sendiri. Itu yang jadi sangat menarik tu. Kena banyak membaca lah kawan-kawan. Ya, memang kena banyak membaca. Membaca itu jabatan ilmu. Memang kena baca. Okey. Alright, so kita tengok seterusnya bentuk soalan. Okey, ini kertas 1. Kertas 1 ini dia punya kod dia 3767. Skop 1 itu adalah kertas 1 mengandungi 40 soalan objektif yang mana kita boleh pilih lah A, B, C, D. Senang je. Kalau tak tahu jawab pun boleh jawab jugalah. Tembak je kan. Okey, lepas tu markahnya adalah 40% daripada semua markah. Okey, 40% daripada semua markah. So nilai bagi setiap satu soalan itu adalah 1 markah. Okey, masa diberikan adalah 1 jam 15 minit. Kemudian apa yang ditanya adalah merangkumi keseluruhan bab tingkatan 4 dan 5. Okey, yang dalam kertas 1 ni dia memang fokus dia banyak di dalam buku teks lah. Okey, dalam buku teks tu, sebab soalan kertas 1 ni kita tak boleh nak jadikan dia kebat. Ya. Sebab dia memang ABCD dah ada jawapan kat situ, kebat apanya. Kan, dia tak boleh nak jadi kebat sangat kalau ada pun sikit sangatlah unsur tu. Ya. Okey. Kita tengok tingkatan kertas 2 pula. Okey, kertas 2 3767/2. Ini mengandungi 2 bahagian, iaitu bahagian A dan B. Kemudian markahnya 60% daripada semua markah. Tadi 40, ni 60. Kemudian jumlah markah adalah 100. Pelajar kena jawab 5 soalan yang mana setiap satu soalan itu adalah 20 markah. Masa diberikan adalah 2 jam 15 minit. Tambah sikit, kalau dulu ekonomi asas 2 jam saja. Memang ramai yang mengadu tak cukup masa. Okey, lepas tu calon perlu menjawab 5 soalan. Ni 5 ni lah 20 markah untuk bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A dia agak mudah, yang mana soalan-soalannya direct. Soalan-soalan yang straight to the point. Tak banyak sangatlah dia punya putar belit dia. Okey, kalau ada pun mungkin ada satu soalan, satu part saja yang tanya agak susah. Tapi bahagian B, ini yang paling mencabar. Okey, mencabar pun. Tapi pengalaman saya mengajar ekonomi ni dah berapa tahun, student saya suka bahagian B berbanding bahagian A. Saya pun tak tahu kenapa. Suka ya. Heran sungguh saya. Okey. Lepas tu kita tengok pula ini yang dimasukkan dalam bahagian kertas 2, iaitu merangkumi sukatan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jawapan adalah respon terhad, mengandungi 3 soalan dan wajib jawab semua. Ini bahagian A bahagian A. 20 markah bagi setiap soalan, ditulis di ruangan yang disediakan. Semua soalan boleh daripada soalan struktur, kualitatif, kuantitatif, kontemporari dan isu semasa serta hebat. Ini untuk bahagian A. Okey, kemudian setiap soalan ini bahagian B pula. Struktur, kualitatif, kontemporari, pecahan soalan boleh dipecahkan dan ditanda dengan 1, 2 dan sebagainya. Maknanya dia ada anak-anak lagi lah. Bunyi macam, 2 soalan je kena jawab. Tapi anak dia ada banyak. Biasalah kan, budak-budak yang dah pernah ambil SPM. Ni saya ambil SPM tahun berapa? 2008. 2008. Okey, dah lama tak jumpa lah ekonomi ni. Dulu ekonomi asas lah. Okey.
Ni bahagian B. Tadi tadi masih bahagian A. Ni baru bahagian B ya. Okey, respon terbuka. Maksudnya kita bebas nak tulis jawapan apa. Kita bagilah apa yang terlintas dalam kepala kita, tulis saja. Yang pentingnya jawab. Okey, 4 soalan pilih jawab 2 je. Tengok saya kata jawab 2 je. Ada 4 soalan pilih 2 pula tu. Senanglah. Okey, 20 markah bagi setiap soalan. Setiap soalan mengandungi 3 ceraian macam tadi juga ya. Ya. Okey. Kemudian seterusnya bahagian B lagi ditanda menggunakan kaedah analitik dan rubrik. Okey, saya nak jelaskan sedikit. Analitik ni diikut dalam peraturan pemarkahan. Ada dalam skema jawapan lah. Okey, kita ikut. Kalau ada dalam skema tu, maka jawapannya akan diterima. Kalau tak ada dalam skema, tak boleh terima lah. Tapi so far setakat ni rasanya banyaklah jawapan yang budak-budak jawab ni memang ada dalam skema lah. Dia diikut juga. Okey. Pening orang yang bagi skema jawapan ni. Okey, kemudian yang susah sikit adalah rubrik ni. Rubrik ni maknanya penandaan kita panggil free menanda secara bebas. Maknanya memang betul-betul bergantung kepada pemeriksa tu sendiri. Kalau pemeriksa tu dia nampak boleh dapat banyaklah markah dia. Okey. Kalau pemeriksa tu tengok markahnya sikit-sikitlah dia. Dia tak perlukan jawapan yang panjang, tak perlu panjang sangat, dia lebih kepada idea yang dicerna. Kita hurai kupas idea kita. Okey? Alright, so itu berkaitan dengan kertas untuk ekonomi. Okey, next. Kita tengok pula apa yang ada. Ini dah masuk pun dalam bab 1. Ni bab 1 Bab 1, 1.1 kita masuk topik yang pertama iaitu konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas. Cikgu Azmi, sebelum kita pergi ke topik pembelajaran kita pada hari ini, saya ada soalan. Alright. Kalau ada bahagian kertas peperiksaan, contohlah 4 soalan, kena jawab 2. Tapi kadang-kadang murid-murid ada yang terlebih yakin, cikgu. Yakin sungguh-sungguh nak jawab 4-4 atau mungkin dia jawab lebih. Dia rasa kalau A ni salah, mungkin B dan C diterima. Boleh ke macam tu? Boleh kalau dia nak jawab semua sampai titisan ataupun notah yang terakhir, tak ada masalah. Boleh. Okey, tapi penanda kertas dia akan pilih 2 juga. 2 sahaja. 2 yang terbaik. Dia akan ambil 2 yang terbaik. Maknanya kalau kata dia jawab 4 tu, katalah soalan yang pertama dia dapat 20. Ya. Soalan 2 dapat 15, soalan 3 18, soalan yang terakhir dia dapat 20 juga. Maka kita akan ambil yang 20 tu. Ambil yang tertinggi. Dia ambil yang tertinggi. Penanda dia akan tanda semua, jangan risau. Tapi kan pengalaman saya tanya student saya memang tak sempat lah nak jawab sampai 4. Dia memang akan jawab 2 ataupun 3 lah. Soalan yang diperlukan pun tak sempat untuk dia orang jawab, apatah lagi kalau nak jawab 4-4. Agak-agak yakin pilihlah 2 yang terbaik. Daripada 4 tu pilih 2 yang terbaik yang rasa-rasa boleh skor banyak. Ni confirm boleh skor banyak ni, bolehlah jawab. Ya, betul. Ada yang confident setakat ni? Okey. Tak confident lagi? Tak apa, insya-Allah ada masa lagi. Nurul Huda dia boleh giling. Tak confident, tak apa. Mungkin sekarang masih lagi ada yang tak yakin dan sebagainya, tapi insya-Allah di akhir tahun ini mana tahu bertemu dengan kertas peperiksaan SPM 2021 lebih yakin untuk jawab A+ ya Nurul Huda. Ya, kawan-kawan lain pun A+ ya. A+, insya-Allah. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika sebelum Cikgu Azmi teruskan pembelajaran. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Kami dari KMSW ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Happy Teachers Day. 老师，谢谢您的教诲，教师节快乐。 Ini ya Asir Yastina, Nalfa Tukal. Selamat Hari Pengajar. Selamatlah Cikgu. Selamat Hari Guru. Pertobian tadau morningnya. Doa atau guru, ini mula terima kasih guru. Bonjour, j'aimerais dire bonjour des ans seniors. Merci. Hai, selamat Hari Guru. Kami orang Memadah. Masih Cikgu. Ya, kembali menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa. Masih bersama Cikgu Azmi dan rakan-rakan dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman Kelang. Baiklah, Cikgu, jom kita teruskan topik kita hari ini, Cikgu.
Baik, so kita tengok topik kita. Ini bab 1. Kita letakkan situ dia punya subtopik dia. 1.1 iaitu konsep kekurangan pilihan dan juga kos lepas. Okey, ini standard pembelajaran iaitu murid boleh mentakrif ilmu ekonomi. Okey, kita tengok apa yang dimasukkan dengan ilmu ekonomi itu. Okey, ilmu ekonomi itu adalah satu ilmu sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia menguruskan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Okey, maksudnya apa? Maksudnya dalam dunia ni sumber-sumber yang ada ni banyak, tapi dia macam mana pun dia ada limit, dia ada had. Sedangkan apa yang kita nak dalam kehidupan kita ni dia unlimited. Kita dah ada 1, nak 2, dah 2 nak 3. Okey, dan lepas tu ada pula kalau orang yang membeli kereta ni, mula-mula dah beli kereta satu yang biasa, dia nak beli lagi yang besar, yang besar, yang besar, yang besar. Kan? Itulah yang kita kata kehendak yang tidak yang terhad. Okey? Alright, so ilmu sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia menguruskan sumber ekonomi yang terhad bagi memenuhi kehendak yang tidak terhad itu, maksudnya orang-orang ekonomi ni dia perlu menguruskan sumber tadi. Dia kena uruskan supaya setiap manusia menerima manfaat, dapat masing-masing. Cuma mungkin mengikut peringkat lah. Mungkin ada yang pendapatan tinggi, dia perlukan rumah yang lebih besar. Okey, yang pendapatan rendah, rumah yang lebih kecil. Okey, dia ikut kemampuan lah. Tapi macam mana pun keperluan kita kena bagi. Okey, sebagai kata macam negara kita sangat bertuah lah. Kita adalah sebuah negara yang mengamalkan ekonomi campuran, yang mana kerajaan dia ada ada autoriti untuk masuk campur dalam urusan ekonomi ni. Kalau kita nak banding macam dekat Amerika kan, Amerika ni kerajaan tak masuk campur. So kalau apa jadi pun kat rakyat dia tak masuk campur. Okey, so kita sangat bertuah lah untuk negara kita ni. Okey, itu adalah maksud takrif ilmu ekonomi. Okey, boleh faham yang ada rakan-rakan di sana? Okey, senang kan? Ini topik mereka, cikgu. Kena faham. Sebab dia dah belajar banyak kali dah ni. Kalau tak faham juga, tak tahulah. Okey, kita tengok konsep kekurangan dan pilihan. Okey, yang ini yang lebih berat sikit lah. Yang tadi cuma takrifan maksud saja. Yang ni standard pembelajaran dia. Murid boleh menjelaskan konsep kekurangan dan pilihan berasaskan sumber ekonomi terhad dan kehendak yang tidak terhad. Okey, kita tengok apa yang dia belajar. Okey, ini masuk kehendak. Kehendak ni keinginan kita lah. Keinginan kita, maknanya kita nakkan barang dan perkhidmatan untuk mencapai kehidupan yang lebih selesa. Itu yang dimasukkan dengan kehendak. Dia berbeza dengan keperluan. Keperluan ni dia ada cukup lah. Maksudnya bukannya nak bermewah, bukannya nak selesa, janji ada je. Janji memenuhi keperluan. Yes, janji memenuhi keperluan. Lebih. Ada rumah ada cukup, makanan cukup. Itu dah mencukupi pada dia. Tapi untuk kehendak ni nak yang lebih selesa. Kalau buat makan ni ada juga kadang orang kata makanan tu kan keperluan, tapi ada juga makanan yang menjurus kepada kehendak. Contohnya kalau kita ambil makan tengah hari, okey, makan tengah hari ni kita nak pergi makan dekat McD. Makan dekat McD tu kan keperluan, itu kehendak. Okey, minum kat mana? Dekat T-Life. Oh, ya amboi. Okey, dia tak samalah. Ataupun Starbucks, satu kopi pun sampai RM12. Okey, so dia tak sama. Tapi kita tak boleh blame pula orang tu sebab dia mampu. So bila dia mampu, maknanya dia memang boleh beli apa yang dia nak. Okay, kita tak boleh halang lah, tak boleh kata membazir dan sebagainya. Dah dia mampu nak buat macam mana kan? Okey. Alright, so ini yang dimasukkan dengan kehendak. Sumber ekonomi yang terhad sukar penuhi kehendak wujud masalah kekurangan. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita nakkan sesuatu tu tapi kita tak dapat nak beli, itu yang dipanggil sebagai masalah kekurangan. Contohnya macam kita ambil contoh yang mudah lah. Okey. Adik-adik yang ada dekat dalam ni kan contohnya dia orang ni pergi kantin kan. Dia pergi kantin nak beli makanan dekat kantin tu. Tapi bila dia nak beli, dia tengok mungkin ada makanan yang dia suka, tapi bukan semua dia boleh beli. Dia berlaku kekurangan kat situ, maksudnya dia nak tapi dia tak cukup duit nak beli. Contohnya dia tengok nasi goreng dengan nasi lemak dua-dua sedap. Badan pula masa tu memang tengah lapar kan. So dia nak beli dua-dua, tapi dia tak ada kemampuan untuk belikan dua-dua tu. Dia belanja pula bawa banyak tu je. Yes, dia belanja pun ngam-ngam aja mak dia bagi. Kebetulan mak dia bagi, ayah dia tak bagi pula kan hari tu. So dia tak cukup bajet dia. Itu yang kita panggilkan masalah yang datang akibat daripada kehendak tadi tu yang kita panggil masalah
kekurangan, iaitu keinginan manusia yang jauh melebihi apa yang dapat dihasilkan dalam ekonomi dengan sumber yang terhad. Okey, calon-calon ekonomi, anda tidak perlu risau dengan slide yang saya letak ni. Contohnya kalau keluar soalan, kan, dia tak perlu nak jawab macam dalam ni. Awak boleh gunakan ayat yang simple, ikut suka ayat awak tu. Janji sampai maksudnya, macam kita sembang kat kedai kopi lah. Kan? Jadi tak perlu nak ikut ayat skema macam ni, tak perlu. Kita bukan bahasa Melayu, bukan subjek bahasa Melayu. Tapi janji kita subjek memahami konsep dan dapat menyampaikan maksud konsep itu dengan menggunakan ayat sendiri. Betul. Dapat hebat Nisa, boleh ambil lagi sekali SPM. Okey, ambil. Okey, alright. So kita tengok seterusnya. Okey, inilah unit-unit ekonomi yang kita panggil menghadapi masalah kekurangan dan perlu membuat pilihan. Dalam ekonomi ini kita ada 3 unit yang utama, iaitu kita ada isi rumah, kita ada firma dan kita ada kerajaan. Kalau dekat negara kita ni, 3-3 mainkan peranan yang pentinglah untuk memajukan negara. Ada negara yang kerajaan tidak begitu memainkan peranan, contoh macam saya sebut tadi, Amerika. Tapi ada juga negara yang mana firma dan isi rumah tidak begitu memainkan peranan, seperti mana yang berlaku di Korea Utara, yang mana sistem dia lebih menjurus kepada berpusatkan kepada kerajaan. Apa-apa pun semua kerajaan yang putuskan. Walaupun kehendak ke keperluan ke, tak kira, semuanya memang dia yang uruskan. Okey, kalau kita kata tak bagus ke sistem macam tu? Tidak juga. Mungkin ada certain situasi sistem seperti itu baik. Okey, kita tak boleh nak blame lah. Yang ni bagus, yang ni tak bagus. Yang ni bagus, yang ni tak bagus. Oh, kita punya campuran yang terbaik. Tidak juga. Okey, ada juga dalam keadaan tertentu mungkin kapitalis lebih baik. Mungkin ada keadaan tertentu campuran tu baik. Mungkin juga ada yang kata Islam itu baik. Macam saya rasa mungkin benda tu dia subjektif lah. Subjektif ya. Okey, itu yang seronok subjek ekonomi ni. Dia tak ada satu jawapan yang mesti yang tu juga. Tak ada. Dia ikut pada situasi dan juga keadaan semasa ya. Okey, isi rumah, firma dan juga kerajaan. Kita akan tengok satu-satu. Kita akan tengok dulu isi rumah ni macam mana situasinya, dan anda yang di skrin sana pun harus bersedia. Okey, sebab kita semua ni boleh dikategorikan adalah isi rumah lah. Okey, boleh dikategorikan sebagai isi rumah, yang mana isi rumah ni boleh jadi seorang, boleh jadi ramai, yang mana dia membuat keputusan ekonomi. Okey, alright, kita tengok isi rumah dulu. Baik, isi rumah ialah individu, sebuah keluarga, sekumpulan individu yang tinggal bersama dan berfungsi sebagai satu unit ekonomi. Okey, dia duduk dalam satu grup. Kalau dalam keluarga tu, ayah dia lah yang akan membuat keputusan. Biasa ayah lah, kan, dia akan buat keputusan sebab dia yang cari rezeki. Mak dia pun cari rezeki, dia akan combine and then dia buat keputusan. Oh, nak beli rumah di mana, nak tinggal di mana, nak kerja kat mana, anak nak sekolah kat mana dan sebagainya. Dia akan buat keputusan tu. Okey, so lepas tu apa yang berlaku? Menghadapi masalah kekurangan pendapatan dan masa. Dia kekurangan pendapatan. Okey, bila dia tinggal, dia nak buat satu keputusan ni, kadang-kadang kekangan dia adalah masalah kekurangan pendapatan. Contoh, kereta asyik rosak aja. Saya ambil contoh yang mudah aja, yang senang-senang je kita ambil. Kereta asyik rosak, so ayah dia pun dia merancang untuk membeli kereta yang baru. Okey, dia nak beli kereta baru untuk lebih selesa lah. Okey, jadi dia pun cari, dia tengok kereta yang dia rasa selesa, dia tengok kereta baru Pro 2 Arus. Dia rasa itu selesa pada dia untuk muatkan keluarga dia 7 orang. Keluarga dia mungkin bilangannya lebih daripada 5, so dia nak beli. Tapi apakah daya mungkin tak mampu. Pendapatan tak cukup. Pendapatan tidak cukup. Lagi-lagi dalam keadaan pandemik sekarang ni. Betul. Kan, kita punya kekangan itu sangat tinggi. Memang sangat terkesan. Student saya pun ramai yang agak terkesan, parents dia. Okey, saya pun terlibat dengan banyak aktiviti yang melibatkan PIBG. Memang kita nampak semuanya nak kena jimat. Semua nak kena jimat. Dan pada ketika ini memang kita nak bagi semua orang faham situasi semasa. Jadi kita tak bolehlah macam nak terlalu menekan lah. Okey, dalam keadaan tertentu kita nak kutip duit ke apa ke, sumbangan ke apa pun, kita perlu memikirkan keadaan ini. Okey, alright. So pilihan yang dapat memaksimumkan kepuasan. Maksudnya, bila kita membuat pilihan, bila individu ataupun isi rumah ini membuat pilihan, apa yang terlintas dalam kepala dia ialah dia nak dapatkan kepuasan. Kepuasan ini subjektif. Okey, bukan mesti barang yang mahal, bukan juga barang yang berkualiti sangat ataupun mungkin jenama-jenama yang mahal. Okey. Saya ambil contoh, Khairul Solehan. Boleh dengar saya? Okey, Khairul Solehan boleh dengar saya?
apa jenama handphone yang awak gunakan? Huawei. Okey, Khairul Solehan dia guna Huawei. Mahal tu. Huawei tapi dia ada banyak juga. Ya, Kita kena tahu juga tu. Okey, bukan semestinya kalau Huawei mesti mahal. Kalau saya tahu kalau yang mahal betul ni memang iPhone lah. iPhone ni yang murah pun mahal juga. Okey. Alright. So Huawei dia punya jenama dipilih Huawei. Kita tengok pula Nurul Huda. Mana Nurul Huda? Nurul Huda guna handphone apa? Samsung. Okey, kita kat situ pun kita dah nampak ada dua perbezaan jenama. Kenapa seorang beli Huawei, seorang beli Samsung? So itu yang kita katakan sebagai kepuasan. Maksudnya dia puas dengan memakai Huawei, yang seorang lagi puas dengan menggunakan Samsung. Ada juga orang yang tak puas guna Samsung. Saya pernah pakai Samsung. Tak puas hati saya. Kan? Itu contohlah, itu contohnya. Padahal harga dia lebih mahal. So itu yang saya kata tadi, harga tidak menentukan kepuasan itu. Jadi bila dia nak buat pilihan, dia akan bergantung kepada kepuasannya. Okey, cuma dalam situasi ini yang kita sebut sebagai kekurangan ini datang, maka dia nak buat pilihan. Contoh macam saya balik semula ke kantin tadi, dia nak beli dua barang tu, dia nak makan nasi lemak dengan nasi goreng tadi. Okey, nasi lemak harga RM2, nasi goreng harga RM3. Dia bawa duit RM4 je. Maka dia tak cukup duit belanja tu. Maka dia akan membuat pilihan sama ada untuk beli nasi goreng ataupun nasi lemak. Nak beli dua-dua tak boleh, kecuali lah kalau makcik kantin tu bagi diskaun. Kalau dia pandai cakap kan. Okey, so bila dalam keadaan begitu, maka dia akan menentukan, dia akan membuat pilihan yang mana satu memberikan kepuasan. Mungkin kalau kata 6 orang ni, mungkin Aina Nazirah dia kata nasi lemak tu yang memberi kepuasan kepada dia. Yang walaupun paling harga dia suka. Walaupun harga lebih murah. Tak semestinya lebih murah itu tidak puas ya. So saya nak ingatkan kepada calon-calon ini, kita nak membuat pilihan itu, kepuasan itu datang bukan semestinya pada harga. Okey, dia bergantung kepada kepuasan kita sendiri. Ada juga kita tengok orang yang puas dengan memakai pakaian bandel, ada juga. Kita tak boleh nak petikai kan. Kan ada juga yang puas macam saya pakai jam. Jam ni jam yang anti clockwise. Okey, saya puas pakai jam ni walaupun saya jarang tengok. Banyak guna handphone juga. Tapi kita puas dengan jam ini. Walaupun harganya tidaklah begitu mahal ya. Jadi pada pemahaman saya, sebagai pelajar baru masuk kelas ni, kalau contohlah nilai X adalah kita punya pendapatan, 4,000 lah contohnya. Tapi kita nak beli sesuatu tu mungkin 6,000 harga dia. Jadi kita mungkin boleh buat pilihan bawah sikit tapi memenuhi kepuasan kita yang paling terdekat dengan apa yang kita nak asalnya. Macam tu ke? Lebih kurang? Yang dalam penceritaan kita ni lebih kepada ada dua option yang dia nak buat. Kalau macam tadi tu memang dia dah tak mampulah. Okey, yang saya masukkan ni dia lebih kepada kalau pendapatan dia 4,000, mungkin ada beberapa jenama kereta yang dia boleh beli. So kalau dia pilih Pro 2, maka kepuasannya datang bila dia beli Pro 2. Dia nak beli Proton dan Pro 2 tak mampu. Okey. Kalau katakan masalah kekurangan ini tidak datang, contohnya pendapatan dia memang banyak, then dia can beli, dia boleh beli dua-dua. So bila datang dua-dua itu maknanya itu tak ada masalah kekurangan lah. Okey. Ini datang kekurangan ni bila dia nak beli dua-dua tak boleh. So dia kena pilih. Okey, baik cikgu faham. Asyik baik tak tersasar saya tadi. Yang di rumah pun harapnya tak tersasarlah dan mengambil nota tentang apa yang kita belajar setakat ini. Sebelum kita berhenti rehat, saya nak bacakan satu kad yang telah dihantar kepada kami di Didik TV bersempena dengan kempen #Terima Kasih Cikgu. Banyak kad yang menarik, cantik-cantik adik-adik kita hantar kepada Nisa. Saya tunjuk yang ini. Yang berwarna merah putih ini kiriman adik Muhammad Fahim dari SMK Taman Desa 2 Bandar Country Homes Rawang Selangor. Terima kasih adik Fahim. Ada sedikit ucapan untuk gurunya. Terima kasih kepada adik kerana sudi berkongsi dengan kami di sini. Cantik. Semuanya kreatif-kreatif. Nanti kita akan bacakan lagi. Terima kasih sekali lagi kepada adik Fahim. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Boleh berehat minum air dahulu. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula menggunakan pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara.
Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Baiklah, jangan lupa untuk sentiasa menjaga SOP di mana saja anda berada. Sanitasi tangan anda apabila perlu. Jom cikgu, kita teruskan pembelajaran kita. Silakan. Okey, kita tengok pula. Tadi kita dah habiskan yang isi rumah ni. Kita tengok yang seterusnya. Firma pula. Firma ni apa pula? Okey, firma adalah sebuah organisasi atau unit pengeluaran yang merancang dan menggunakan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, menghadapi masalah kekurangan faktor pengeluaran, pilihan yang dapat memaksimumkan keuntungan. Okey, firma ni dia lebih kepada syarikat lah, senang kata kita sebut syarikat lah. Macam di sekolah tu, kalau di dalam kawasan sekolah yang kita boleh kategorikan dia sebagai firma, kita boleh masukkan dekat koperasi sekolah lah. Okey, koperasi ataupun kantin sekolah. So dia punya motif ni dia nak dapatkan keuntungan. Tadi macam individu dan juga isi rumah tadi tu, dia punya motif dia, apa yang dia nak dalam hidup dia adalah kepuasan. Semua dia nakkan kepuasan. Dia nak beli apa-apa pun dia rasa puas, dia beli. Okey, tapi firma ni dia punya fokus dia adalah keuntungan. Apa yang dia nak, yang mana paling memberikan keuntungan, itulah yang dia akan keluarkan. Okey, so dia menghadapi masalah kekurangan faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran ni kita akan belajar dalam topik yang seterusnya. Okey, faktor pengeluaran ni maksudnya bila kita nak hasilkan satu-satu barang ataupun perkhidmatan, so faktor pengeluaran ni diperlukan untuk digabungkan bagi menghasilkan barang ataupun perkhidmatan tadi. Okey, so itu yang dihadapi kekurangan di situ. Apa yang dia perlu buat ialah dia perlu membuat pilihan. Okey, firma ni dia akan buat pilihan mana satu produk yang akan memberikan keuntungan. Sebab apa berlaku begitu? Sebab kalau dia nak keluarkan semua tak boleh. Dia tak mampu. Okey? Terutamanya mungkin dari segi modal ataupun mungkin dari segi tenaga kerja. Ada juga sahabat saya yang berniaga yang mana dia dari segi modal cash ni tak ada masalah. Dia boleh buat, tapi bila saya tanya kenapa tak buat? Dia kata aku tak ada pekerja. Pekerja dia tak cukup. So dia menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja ataupun kita sebut dalam istilah dia buruh. Okey, so dia tak cukup. Bila tak cukup sama juga, tak boleh juga kita nak produce barang tu. Okey, itu yang berlaku ya. So apa yang dia perlu buat, dia kena pilihlah mana satu yang boleh mendatangkan keuntungan yang maksimum kepada firma tadi. Kalau dikatakan produk A tu yang dapat untung banyak, maka dia keluarkan produk A. Kalau produk B itu yang mendatangkan keuntungan yang banyak, maka dia akan keluarkan produk B. Okey, dipilihlah salah satu tu. Ada juga firma yang boleh keluarkan semua. Maka yang boleh keluar semua tu dia tak adalah masalah kekurangan tadi. Ni yang hadapi masalah kekurangan. Itu adalah firma. Boleh faham yang dekat dalam skrin? Okey, good. Very good. Pernah nampak firma dekat tempat tinggal anda? Okey, Aina Nazira, Aina Natasha. Bagi contoh Aina salah Natasha. Satu firma berdekatan boleh dengan bagi contoh firma yang ada dekat dengan rumah awak. Pasaraya ANK. Pasaraya ANK. Very good. Okey, contoh yang sangat baik yang mana Pasaraya ANK ni merupakan salah satu minimarket yang terdapat di Lembah Kelang lah, dekat daerah Kelang. Asalnya tak banyak, makin lama dia makin banyak. Mungkin dia punya masalah kekurangan tu dah semakin kurang, dah dapat diatasi, maka dia dapatlah keluarkan banyak outlet dia. Banyak cawangan dia. Okey, Tania, satu contoh yang baik. Okey, kita tengok yang terakhir. Okey, masalah kekurangan dan pilihan yang dihadapi oleh kerajaan pula. Ini kerajaan. Sebuah badan organisasi yang mempunyai kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang untuk menjaga kestabilan ekonomi dan sosial. Ini berat tanggungjawab kerajaan ni. Okey, tanggungjawab kerajaan memang sangat berat. Dia nak pastikan keadaan ekonomi sebuah negara itu betul-betul stabil. Terutamanya yang macam negara kita lah. Kita mengamalkan ekonomi campuran, jadi dia adalah penggubal dasar. Okey, mereka menghadapi masalah kekurangan hasil. Kekurangan hasil ni hasil pendapatan kerajaan lah. Mungkin dari segi duit cukai, aku dan juga hasil-hasil kerajaan yang lain yang banyaknya kat cukai lah ya. Pendapatan kerajaan ni kita akan belajar juga dalam ekonomi ni. Belajar juga tapi masa tingkatan 5 nanti. Tingkatan 5 nanti kita akan belajar tentang sumber hasil kerajaan dalam tajuk belanjawan negara. Okey.
Okey, pilihan yang dapat memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, kerajaan dia tidak memikirkan keuntungan. Kadang-kadang kita perasan bila kerajaan buat dasar tu, kerajaan buat highway ni sebab kerajaan nak untung. Okey, sebenarnya tidak. Bila dia buat lebuh raya tu, salah satu poin yang dia nak letakkan ialah kebajikan yang maksimum kepada rakyat. Dengan lebuh raya mungkin dia akan membantu merancangkan lagi aktiviti ekonomi. So itu akan memberikan banyak peluang pekerjaan. Kita tak boleh memandang pada satu sudut saja. Kita kena ambil banyak angle, kita kena tengok. Okey, sebab tu saya kata tadi awal-awal tadi, subjek ini memang sangat menarik dan dia berkait rapat dengan kehidupan kita. Okey. Kalau katakan kerajaan tidak melaksanakan satu dasar yang memberi keuntungan ataupun memberikan kebajikan yang maksimum kepada rakyat, dia akan menjejaskan juga pendapatan kerajaan itu sendiri. Okey, lagi banyak pendapatan yang kerajaan dapat, lagi banyak kebajikan yang dia boleh berikan kepada rakyat. Okey. So saya rasa itu yang kita kena faham betul-betul tentang situasi yang kita panggil sebagai masalah kekurangan dan juga pilihan ini. Okey. Saya ambil contoh lain. Saya ambil contoh lain. Mungkin yang terbaru kita ada dengar kerajaan dia putuskan untuk buat satu lita dekat Langkawi. Okey, dekat sana. Tapi bila dibuka di sana tu dia akan menjejaskan sedikit penempatan. Ada satu kawasan penempatan yang dia akan orang kata pindahkan lah. Mungkin kita nampak macam kenapa nak kena pindahkan? Tapi itu akan memberikan pulangan yang sangat tinggi dari segi ekonomi. Sebab bila adanya lita yang baru, selalunya lita-lita baru ini akan masuk dalam kalender perlumbaan. So itu akan menarik lagi ramai lagi pelancong yang akan datang, dan bila pelancong datang ni dia bukan datang saja-saja. Mana boleh pelancong datang sini bawa makanan sendiri? Dia memang akan datang sini beli makanan di sini. Mana pula ada pelancong datang balik hari? Tak boleh. Dia mesti akan tinggal di sini juga. Dia akan tinggal dalam beberapa hari. Dan selalunya pelancong ni kalau dah datang, dia bukannya duduk tinggal dekat satu tempat saja. Dia akan pergi merantau tempat lain juga. Beraktiviti dan sebagainya. Orang kata alang kepalang kan. Macam kita jugalah kalau kita pergi melancong satu tempat. Takkan kita nak pergi satu tempat je. Walaupun satu tujuannya nak pergi satu tempat. Tapi bila dah sampai sana, macam orang pergi umrah, kan? Umrah Ziarah, dia akan pergi tempat lain juga. Itu yang kita kata mendatangkan pulangan dari segi ekonomi. So masa tu banyaklah nanti homestay lah, apalah kan, dia akan dapatlah buka lebih banyak dan itu akan memberikan ekonomi masyarakat setempat. Merancangkan ekonomi setempat dan macam media ke apa pun dia akan mendapat manfaat untuk buat liputan dan sebagainya. Okey, dan dalam masa yang sama bukan setakat tempatan punya media saja yang akan datang. So antarabangsa pun akan hadir sekali memberikan sokongan. Okey, itu yang kita letakkan pada saya lah, pengalaman saya sendiri yang mengajar subjek ini. Subjek ini dia banyak memberikan kata idea kepada kita. Okey, so budak-budak yang ambil ekonomi ni saya boleh berani jamin lah. Memang dia tak akan rugi sampai bila-bila. Sebab tu moto saya sendiri pun ekonomi ni adalah satu mata pelajaran untuk sepanjang hayat. Tak perlu fokus sangat buat SPM ini sebenarnya. Anda semua harus memahami subjek ini, memahami konsep itu, dan secara tidak langsung itu akan memberikan panduan kepada anda untuk sukses dalam kehidupan untuk kita. Menjawab soalan. Okey, untuk jawab soalan-soalan. Tak semestinya sebiji macam ayat dalam buku teks cikgu. Tengok slide cikgu nak kena hafal ke ni ayat ni. Tak ada. Yang penting faham konsep tersebut. Baik cikgu. Itu sebab saya tak begitu menekankan penggunaan buku teks. Sebab buku teks kita tak nak pelajar ni dia terikat dengan apa yang ada dalam buku teks tu. Kenapa nak kena hafal? Tidak. Dia yang pentingnya kena faham. Sebab itu pengalaman saya pun saya letakkan bila saya mengajar, apa yang paling penting adalah student saya berada di dalam kelas. Okey, kerja rumah ke apa itu dah nombor 2. Okey, kalau dia dapat fokus di dalam kelas, itu lebih baik berbanding dengan dia buat kerja sekolah latihan yang banyak. Itu pendapat saya lah. Mungkin tak sama, ada cikgu yang dia kata kena buat latihan yang banyak. Tak juga. Okey. Alright. So itu yang saya ingatkan kepada student saya selalulah Okey. Ni topik yang seterusnya. Okey, topik seterusnya. Saya rasa kita ada sedikit masa lagi untuk cikgu sentuh sedikit mengenai 1+1+3 ini cikgu. Boleh lagi Boleh lagi sikit. Okey, kita tengok juga sedikit secara ringkas sebab dia berkait tadi tu. Tadi saya ada sebut tentang faktor pengeluaran. Ni yang dikatakan faktor pengeluaran. Standard pembelajarannya adalah murid boleh mendefinisikan faktor pengeluarannya iaitu tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Okey, istilah-istilah ini diambil dalam bahasa daripada bahasa Inggeris. Okey, daripada land,
land untuk tanah, labor. Okey, kemudian capital dan seterusnya usahawan iaitu entrepreneur. Okey, so 4 istilah itu yang kita ambil. Sebab tu kadang-kadang kita tengok apa ni tanah pun masuk sekali. Macam mana tanah kan? Nah, kita ambil daripada istilah bahasa Inggeris, kita terjemahkan jadi land lah ya. Daripada land tu kepada tanah. Okey, so ini dia sumber ekonomi yang diperlukan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. 4 ni macam tadi. Okey, ini adalah tanah. Tanah ni banyak kan dia punya cerita dia, tapi ada beberapa poin yang memang perlu ingatlah. Okey, saya dah highlightkan saja. Okey, contohnya macam ni. Mendapat ganjaran sewa. Ni penting. Sebabnya tanah tu dia punya pulangan dia adalah dalam bentuk sewa. Okey. Kemudian apa dia tanah tu adalah sumber anugerah semula jadi. Kenapa saya buat bawah dulu yang atas ni kemudian? Sebab kalau kita nak jawab soalan, kan, letakkan dulu yang ini. Letak sewa dulu. Letak dulu yang ni, ganjaran sewa. Barulah cerita yang lain ni. Tak apa, yang lain-lain ni tak cerita sangat apa sebenarnya. Okey, sebab kita nak tahu apa yang didapat dengan tanah tu. Itu yang kata ganjaran sewa Okey, lepas tu tadi buruh ya. Seterusnya modal. Modal adalah alat ciptaan manusia yang digunakan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Ganjaran dia adalah faedah. Ini penting. Ini yang penting. Okey. Maksudnya dengan barang-barang tadi tu dia mendapat faedah daripada produk yang dia buat. Contohnya dengan mesin tadi faedahnya apa? Dia dapatlah hasilkan produk-produk yang dia nak buat Okey. Contohnya dia bagi contoh kilang dan juga mesin. Bangunan, kilang, mesin ini adalah contoh untuk modal. Ada yang kata, bangunan pun masuk sekali. Bukan masuk kat tanah ke? Tak. Tadi kat dalam tanah tadi tu kita tengok balik. Tanah tadi adalah sumber anugerah semula jadi. Itu yang kadang-kadang murid-murid ni dia tersilap. Okey, jadi kita highlightkan balik. Okey. Alright. So seterusnya yang lain ni tak apa. Kita tengok pula yang seterusnya iaitu buruh. Dan buruh juga, ni banyak benda ni yang kena ingat. Tadi apa tadi cikgu? Buruh ada 4. Buruh dan juga usahawan. Saya kira ni semua senarai ini ada di dalam buku teks. Ada. Boleh rujuk jadikan panduan, tapi yang penting faham. Betul. Kalau baca buat latihan tapi sebenarnya anda tak faham pun tak boleh juga cikgu kan. Nanti nak jawab peperiksaan blank. Jadi terjadinya situasi sebegitu. Kita sebenarnya nak berbincang dengan lebih lanjut, tetapi cikgu maaf sangat-sangat kerana waktu mencemburui kita. Seronok belajar ekonomi ni kan, tak tahu je dah 1 jam. Yang di rumah pun dah tengah tulis-tulis nota. Alah, dah habis pula. Tak mengapa, insya-Allah nanti akan berjumpa lagi di episod yang lain. Kalau boleh rujuk buku teks anda ini tingkatan 4, bab pengenalan cikgu ya. Bab 1. Jangan lupa untuk kekal ulang kaji, buat latih tubi, berbincang dengan rakan-rakan. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya guru anda. Terima kasih kepada Cikgu Azmi dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman dan juga rakan-rakan dari SAM Nurul Iman juga. Terima kasih kerana bersama dengan kami nanti di sekolah. Cikgu bolehlah tanya soalan, buat ulang kaji. Tak lama lagi nak kembali ke sekolah. Kita akan berjumpa lagi di episod akan datang. Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye. Jom kawan-kawan, kita lambai semua. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya selaku YDP JPP KMPP ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia kerana telah mendidik kami from zero to hero. Sarangnya. Didik TV KPM